نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat bersama pada petang ini. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Dan petang ni kita akan sambung lagi perbincangan kita di dalam kitab Ihfazillah Yahfazka. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Dan perbincangan kita pada tajuk yang ke-12. Pasal dah ada kitab ni, jadi kena sebut tajuk yang ke-12. Jika kamu bersyukur, nescaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Jadi kitab ni tuan-tuan, kaedah mengaji dia tak mesti ikut daripada ke depan bawa pergi ke belakang, tak ada masalah. Kita habis selesai tajuk 12, kita pergi tajuk yang hujung sekali pun boleh, tak ada masalah. Dia tidak terikat dengan satu tajuk ke tajuk yang lain. Sebelum saya nak sambung sikit tuan-tuan, saya nak sebutkan pertama sekali, kitab ni yanfa', kitab yang banyak memberi manfaat. Ada banyak yang kita boleh ambil daripada kitab ini. Dan kalau tuan-tuan baca sendiri pun boleh sebenarnya. Jadi kalau tuan-tuan baca sendiri, saya tak payah datang lah. Macam itu je lah. Tapi macam mana pun kita faham, biasanya kita kalau baca sendiri memang tak baca. Itu je cerita ni. Jadi insyaAllah kita akan baca sesama kitab ni. Cuma satu saya nak bagi tahu, bila kita membeli kitab ni, janganlah kita kira nak habis je. Pasal biasanya mengaji kitab ni memang tak habis-habis. Jadi kalau kita kira nak habis, maknanya setiap satu kali jumpa kita habis satu tajuk. Setiap kali jumpa habis tajuk, memang confirm habis. Tapi satu tajuk tu berapa puluh muka surat tu, mana sampai tengah malam lah kita mengaji tempat ni. Jadi yang pentingnya ialah kita cuba manfaatkan. Itu saja. Yang kirakan habis tu tak. Yang penting kita dapat manfaatkan. Dan mudah-mudahan perbincangan kita tu dapat sikit sebanyak kita manfaatkan pula dalam kehidupan kita, insyaAllah. Baik, kita sampai pada muka surat 284. Laju dah mengaji. Sekejap dah 284. Baik, kita bincangkan dahulu tentang ayat yang Allah SWT sebut dalam surah Isra ayat ke-16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Apabila kami hendak membinasakan penduduk suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang melampau-lampau dengan kemewahan negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka menderhaka dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan, yakni ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ini telah kita bincangkan dahulu, bagaimana contoh yang disebut di sini, dalam surat 284 ini. Bagaimana kalau sekiranya orang Arab ini melihat di pinggiran-pinggiran pantai dan pasar-pasar kita sekarang ini, dan bagaimana kalau sekiranya dia melihat perempuan yang memakai pakaian menggoda para lelaki, bahkan lelaki pun malu untuk memakainya. Ini daripada sambungan apa dipanggil ni, cerita sebelum tu, muka surat 283 tu, apabila dia menceraikan isteri dia dengan kerana isterinya tu tengok orang lelaki je. Maknanya begitu ni zaman dulu. Maknanya dia tengok isteri dia tengok orang lelaki, maka dia kata, aku cerai dengan kau lah. Itu kata pengarang kitab ni. Bagaimana pula hari ni kalau dia tengok isteri hari ni, agak-agak macam mana pula jadinya?
Bukan maknanya kita nak sebutkan bahawa hari ni kita pantang sikit je cerai, pantang sikit je cerai, tak jadi kerja dah, nampak ni. Kan makna penuh pejabat agama dengan cerai. Kenapa kau? Semalam aku tengok apa nama tu, Brad Pitt lelaki aku ceraikan. Yang kau, aku menengok Syaruhan. Itu je lah kerja. Ya. Jadi kena cerai kes menengok belaka. Tak kena sebutkan ni bahawa rosak manusia ni. Ya, rosak. Ya, sebab itu dalam yang seterusnya disebut yang perlu diperhatikan iaitu firman Allah Ta'ala, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami nak binasakan suatu negeri, maka Allah menghancurkannya dan binasakannya serta membuat hati para penduduknya menjadi keras. Makna untuk nak dekat dengan agama payah. Ni kita cerita tentang nikmat ni. Orang yang Allah Ta'ala bagi nikmat, ya, kemudian daripada itu dia tak nak kembali kepada Allah Ta'ala. Dengan nikmat itu dia semakin jauh. Sebab itu Allah Ta'ala sebut orang-orang ini yang Allah Ta'ala bagi kemewahan, yang Allah Ta'ala berikan, ya, berbagai-bagai nikmat ini, kalau tak nak juga dia bersyukur dengan nikmat tadi, maka Allah Ta'ala buat begitu. Ya. Allah Ta'ala jadikan nikmat itu penyebab kehancuran dia. Ini maksudnya. Ya. Sebab itu Allah SWT berfirman, amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Ya. Dan kami perintahkan kepada orang-orang yang melampau dengan kemewahan negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka menderhaka, maka sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan, yakni ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancur. Sebab itu kita sebut yang lepas, dia kadang-kadang bukan soal negeri je, kan? Negeri sebuah negara lah, kecil lagi masyarakat, kecil lagi keluarga. Sebab itu kadang-kadang bila Allah Ta'ala bagi satu keluarga tadi nikmat, kemewahan, bagai-bagai yang Allah Ta'ala bagi, tapi dia tak semakin dekat pada Allah Ta'ala, kan? Beralih tahun, pangkat naik, isteri pangkat naik, suami pangkat naik, anak-anak berjaya, gaji pun naik, tapi makin jauh, makin jauh, makin jauh. Yang ini kata Allah Ta'ala, ya, fahaqqal 'alaihal qaul, akhirnya kami tetapkan ketentuan kami, fadammarnaha tadmira, rusak. Bukan hancur makna luluh keluarga ni, tak. Nanti kita akan tengok suami dah mula curang, kan? Suami pun dah mula cari perempuan lain, ya, isteri pun dah sibuk, pasal dah kaya, harta dah banyak. Bukan payah sangat. Allah Ta'ala tak payah turunkan malaikat macam dulu, kan? Macam kaum Nabi Allah Lut alaihissalam, Allah Ta'ala turunkan malaikat, terbalik habis terus. Betul. Tapi zaman sekarang tidak. Allah Ta'ala jadikan ketentuan dia hancur. Sebab itu kita tengok hari ni, kan? Hidup dalam penuh glamour, tapi apa yang mereka cari sampai berlaku juga penceraian. Orang-orang yang hidup kaya, mewah, cerai. Apa sebenarnya yang mereka cari? Bukan baru hidup sehari, hidup yang terbaru, kan? Tuntutan muta'ah 100 juta. Menung kita. 100 juta tu kita nak kumpul tu bila zaman tu. Kerja mesin niaga ni mati, duduk balik pencen, mati lagi. Kerja balik pencen, tak tahu dah dapat tak dapat, kan? 100 juta muta'ah. Kau tak silap saya baca lah. Betul? Tak tahu betul? Tak tahu lah, saya baca je. Tak tahu lah saya salah tengok ke, kan? Tak, maknanya saya sebut tuan-tuan, bercerai, nak sebut tuntutan cerai, muta'ah tu makna tuntutan cerai, bukan kahwin muta'ah tu. Ni muta'ah ni maknanya tuntutan, dipanggil hadiah. Dia dipanggil istilah, kalau kita kata apa dipanggil istilah tu, sagwati lah, hadiah. Hadiah seronok-nok, cerai dapat hadiah tu, sagwati lah. Yang ini kenapa? Sebab itu kadang-kadang bila kita diberikan kemewahan tapi jauh daripada Allah Ta'ala, lama-lama Allah hancurkan. Itu je, bukan payah sangat. Ni. Sebab itu kita risau kadang-kadang nikmat ni. Sebab itu kita kadang-kadang kena menung, tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala bagi pangkat, Allah Ta'ala bagi kuasa, Allah Ta'ala bagi kedudukan, menung sekejap, jangan kelang kabut. Kan duduk dengan rumah kita ni, nampak gaya tahun ni macam-macam, lain macam pula tahun ni. You pun naik pangkat, you pun senang, I pun senang. Kita kena do something ni.
Mungkin I ingat kita kena rajin Qiyamul Lail pula tahun ni. Tak. Bila Allah Ta'ala bagi, Allah nak tengok kita nak pergi ke dia ke tidak, nak pergi makin jauh ke tidak. Kan tengok, I rasa kita kena upgrade sikit kita punya sedekah. Bukan lagi RM2. Kita kan standard kan RM2 tu hari Jumaat. Nasib baik ada hari Jumaat. Kalau tak ada kan minggu tu tak ada Jumaat, tak sedekah. Yang perempuan memang tak adalah, tak jumpa Jumaat. Tak ni. Sebab tu tuan-tuan, kita kena, ni Allah Ta'ala sebut, ya, fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Sebab tu kita kena mengaji daripada ayat-ayat Allah Ta'ala ni. Tak, kadang-kadang kita boleh lihat contoh-contoh hidup yang ada dalam masyarakat kita ni. Kita nampak kenapa jadi begitu. Kaya je mula kan, bila kaya saja sikit mula. Saya ada seorang berlaku, seorang daripada kereta, ialah kereta tu tidaklah apa-apa sangat sebenarnya, tapi nak cerita perbezaan dia tu. Daripada kereta potong sagar tu kalau letak tepi jalan, besok pagi datang balik ada. Tak bersih bukan condemn orang kereta potong, tuan-tuan, tak faham. Saya nak sebutkan kereta orang ni, ya? Sampai satu ketika aircon pun tak menyala. Pasang aircon, asap yang keluar, aircon tak ada. Macam itu. Akhir sekarang ni dia dengan BMW, dengan Mercedes, dengan Toyota Alphard, dengan macam-macam. Apa yang berlaku? Bercerai. Dulu masa kereta potong sagar yang duduk tepi jalan tu, elok, bahagia, rumah tangga seronok. Maknanya dia sebutkan bahawa kami rasa bahagia ketika tu. Tapi bila Allah Ta'ala sudah mula bagi sedikit demi sedikit, Allah Ta'ala bagi naik harta daripada RM1,000 ada dalam bank, dah mula jadi RM10,000, dah mula jadi RM100,000, dah mula jadi juta, dia dah mula lain. Bukan soal dia kahwin tu tak ada masalah, tapi soal apabila sudah tidak ada lagi persefahaman antara isteri dengan suami. Makin kaya makin hilang persefahaman, kan pelik. Kenapa? Ini sebab itu bila dikaji bukan soal dia kaya, tapi realitinya dia semakin jauh daripada agama. Bila saya, ialah dia isteri tu mengadu kan, standard lah ustaz-ustaz ni dia memang jadi biro pengaduan awam. Dia tanya tu pasal nak tanya hukum, jadi tak apalah, dia ceritakan, ustaz, saya bila saya perhati balik, memang suami saya akhirnya semayang pun dah tak tahu ke mana, ke masjid, ke surau jauh sekali. Dulu ada jugalah kami malam Jumaat tu kan? Dan lah juga songkok tu pakai. Sekarang songkok pun dah tak tahu kat mana letaknya hari tu. Makna nak sebut dah tak sempat dah. Kadang-kadang terpaksa pula, kalau selalu rajin kuang-kuang ceramah pergi ataupun kenduri kenara pergi, sekarang tak. Kalau jumpa orang, kenduri dia dekat tempat urut, apa dia panggil tu? Spa. Spa. Dia dah jadi tempat kenduri dia lain dah pula. Berubah. Tunggu, Allah Ta'ala kata fadammarnaha tadmira. Itu ingat tuan-tuan. Kehidupan kita ni akan berpusing terus. Betul lah patah Melayu kata hidup ini ibarat roda, kadang di atas kadang di bawah. Tapi dia tak mesti siapa yang di atas turun ke bawah, tak. Tidak mesti siapa yang di atas turun ke bawah, tak. Tapi kalau sekiranya dia tidak menuruti Allah SWT, jangankan di atas, yang di bawah lagi ke bawah kan. Yang di atas memang turun, yang di bawah makin ke bawah. Ini bila dia jauh daripada Allah Ta'ala. Itu je tuan-tuan, kita ni jangan bagi jauh dari Allah je, itu saja. Itu yang kita mengaji ni. Bukan, sebab itu saya selalu ulang, nak mengaji ni bukan nak bagi alim. Tak alim je, betul tak? Sebelum ni ustaz dah ramai ngajar kan, alim dah rasa alim. Tak ada. Kita bagi peringatan sama lah. Tuan-tuan dapat peringatan, yang mengajar pun sebenarnya dia dapat peringatan sama. Sebab itu yang mengajar dia bukan dia sonok je. Kadang nak kereta dia menung juga, menung. Letih juga tajuk hari ni. Makna begitu ni. Dan Allah SWT berfirman, wa ka'i min qaryatin, dan berapa banyak. Menurut pakar ilmu nahwu, kata ka'i berarti menunjukkan banyak, maksudnya banyak negeri-negeri. Wa ka'i min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida wa adzabnaha adzaban nukra. Berapa banyak penduduk negeri yang mendahaka pada perintah Tuhan mereka dan Rasulnya, maka kami hisap penduduk negeri itu dengan hisap keras, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan ni, saya suka sebut, saya ulang balik yang minggu sudah. Kadang-kadang bila kita buat program macam ini ni, kita sebenarnya menyelamatkan sebahagian yang lain.
Bukan kita kata kita ni penyelamat, tak. Kerana ini realiti dia. Kerana selagi mana ada orang dekat dengan Allah Ta'ala, selagi itu dia dapat memberi sedikit syafaat menyelamatkan daripada Allah Ta'ala datangkan azab. Saya masa mengaji dulu, ada sahabat yang daripada apa dipanggil ni, Bosnia. Dia pun sama berperang. Dia berperang sama. Saya tanyakan dengan dia. Saya masih ingat lagi namanya Haji Tish. Itu bahasa Arabnya panggil, nama betulnya tak tahu benda lah. Dia biasalah orang Arab ni kalau panggil nama lain pada Arab, ikut suka bunyi dia je, kan? Ikut suka bunyi dia je. Kadang ada nama orang Melayu ni yang dia tak boleh sebut. Apa contohnya? Apa nama itu? Ada nama orang Melayu ni dia tak boleh sebut, kan? Macam kalau tak nama bunga, habislah bunga, kan? Dia tak boleh sebut tu. Macam mana sebut bunga tu? Ada katalah orang nama Bunga Lestari. Ni nama apa, artis? Balon je lah tuan-tuan. Contoh lah tuan ni. Bahasa Arab dia nak hijau macam mana tu? Bawau dengan alif. Bahasa Arab ngah tak ada. Itu Jawi. Jadi bahasa Arab dia ngah jadi ga. Jadi boga. Jadi sebab itu orang Arab ni dia tak boleh sebut nama lain pada Arab. Lidah dia payah. Orang Melayu senang, dia boleh apa nama pun dia boleh sebut. Itu lidah Melayu tu. Sebab itu orang Melayu ni lidah dia yang mahal. Dia punya lidah dia, bukan lidah dia mahal, dia punya kepala mahal, lidah tak ada harga. Kepala mahal, lidah tak ada harga. Pasal lidah banyak guna, kepala kurang guna. Jadi kurang guna, bila letak harga mahal, pasal belum second hand lagi. Lidah memang tak ada harga lah. Kalau letak sampai sudah tak ada orang ambil, pasal expired dah, banyak guna. Tuan-tuan, saya tanyakan dengan dia, dia sebutkan sehingga orang mandi dengan arak di Bosnia ni. Diceritakan sehingga mandi pun arak. Arak tu dijadikan basuhan. Mana begitu dahsyat kerosakan. Bukanlah maknanya kita melihat apa yang berlaku pada saudara kita di Bosnia itu sebagai sesuatu yang kita nak sebutkan padan muka, tak. Sebagai pengajaran untuk kita. Sebab itu apa disebut oleh ustaz-ustaz kita dulu-dulu, dia kata kita perbanyakkan pondok-pondok. Kau perasan kan, dulu-dulu setiap negeri ada pondok. Tahfiz ni ada. Kenapa? Walaupun nampak koman je, tetapi sebenarnya inilah yang akan mendatangkan barakah. Dia akan dipanggil balancing. Ini kerana apa? Barakah daripada ini yang dia recover kita ni. Sebab itu kalaulah negara kita ni tak ada dah kelas-kelas agama, tak ada. Apa dipanggil lagi? Dengan program-program agama tak ada. Sekolah-sekolah agama tak ada. Barangkali tidak mustahil. Allah Ta'ala akan datangkan dugaan kepada kita. Ini realiti dia. Dan ini sejarah telah mengajarkan kita begitu. Itu ada orang tanya, dia kata, Ustaz, habis kat barat tu tak ada pun. Sebab itu dia jadi lingkup, tuan-tuan. Saya tak ingat apa negara yang pengeluar arak terbesar ni. Kalau tuan-tuan yang ngaji di barat, Denmark ke? Saya tak pasti. Ada satu sahabat dia belajar di sana. Dia negara, maknanya sampai kalau pagi-pagi tu ada yang atas kereta, ada yang sempat sampai kat pagar je. Mabuk malam tadi tu tak sempat nak masuk rumah, dekat kereta je. Kan, ada yang tu dekat pagar je, baru nak buka kunci pagar tergolek dah sampai ke pagi. Sehingga kan negara dia, saya lupa hari tu ada keluar dalam satu artikel, negara dia menung tu mikir macam mana cara nak mengatasi kemabukan rakyat dia. Dia menung buat benda ni, dia buka kedai arak, bukan apa nama ni, kilang arak bukan banyak. Itu sebenarnya Allah Ta'ala bagi. Sebab kita tak nampak. Dia bukan mesti datang dalam bentuk malapetaka begitu, tak. Kehancuran. Belanda tak usah cerita dah, kan. Sebab itu orang nak kahwin jantan dengan jantan, saya tak panggil laki-laki dengan laki-laki, kan. Pasal laki-laki ni orang tak buat begitu. Binatang pun tak buat. Jadi turut sikit pada binatang, jantan dengan jantan. Orang ke Belanda, itu rosak, hancur. Tuan-tuan, ini semua gambaran kepada kerosakan. Nampak?
Jadi kalau kita nak fikir, negara Arab pun sama juga, besar. Sebab itu bila semakin jauh kita daripada Allah Ta'ala, semakin itulah akan datang kerosakan, akan datang kerosakan. Ini janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti halnya kita baca bawah tu, negara Lebanon. Lebanon ni tuan-tuan kenal negara Lebanon. Dia negara ni kalau kita kenal dulu, Lebanon, Mesir, kenal Saudi je. Jordan tu kendian je pasal banyak ustaz-ustaz daripada Jordan. Iraq lagi lah, kes Saddam Hussein je. Sebelum tu kalau tidak memang tak bunyi pun. Kuwait lagi tak bunyi, kan? Lain pada tu kita pun tak tahu negara apa lagi Arab ada. Dubai kes baru-baru ni je, pasal Dubai tu dah jadi kapal terbang punya. Lepas tu apa nama naik tu, bangunan yang tak ada kerja pula, kan, tengah-tengah laut tu. Nah, itu je. Sebelum tu tak ada. Sebelum tu orang kenal Saudi, Mesir, kemudian Palestin tu memanglah, ya, Palestin pun orang tak tahu tu Palestin lah, orang panggil Israel. Nah, lepas tu Lubnan. Kenapa orang kenal Lubnan? Pasal artis-artis, penyanyi-penyanyi Arab semua daripada Lubnan. Nah, kan? Kalau tuan-tuan Amr Diab, kan, lagi apa, orang Malaysia pun yang tak kerti bahasa Arab pun menyanyi juga lagu Arab, semua daripada Lubnan. Ni tak kala para penduduknya hidup dengan penuh dengan taman-taman dan rindang. Hidup mereka dengan kebahagiaan dan ketenteraman. Mereka hidup penuh dengan salji dan penuh keemasan, dan hidup penuh dengan kejayaan dan kedamaian. Tetapi negeri itu berpaling dan ingkar kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya sedikit azan yang berkumandang di masjid, dan tidak ada penuntut ilmu yang menjelaskan tentang hal-hal dilarang oleh agama dan perbuatan mungkar. Akhirnya nasib mereka pun seperti keadaan orang-orang yang dikisahkan Al-Quran, ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah, lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir daripada Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka derhaka dan sudah selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain sentiasa tidak melarang tindakan mungkar yang mereka lakukan. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka lakukan. Maka Allah murka, dan apabila telah murka, sesungguhnya murka itu sangatlah pedih dan dahsyat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu sangat pedih lagi keras. Hud ayat 102. Akhirnya Allah SWT mengazab penduduk negeri Lebanon itu dengan peperangan, perampasan harta, pembunuhan, ketakutan, kelaparan, hingga seluruh penjuru dunia mendengar penderitaan yang dihadapi oleh Lebanon, air mata Lebanon dan penderitaan Lebanon. Ni, ya, Lubnan. Ya. Allah SWT menceritakan tentang satu negeri di Yaman yang penuh dengan ketenteraman dan limpahan nikmat. Akan tapi dia menggantikan nikmat Allah dengan keingkaran, maka Allah membinasakan dan menghancurkannya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya, dalam surah Sabah ayat 15 hingga 17, ya, saya bacakan maksud dia. Sungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka itu, 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu daripada rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya, yakni negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhan adalah Tuhan yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir besar dengan runtuhnya bendungan Ma'arib, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon sejenis pohon cemara, dan sedikit daripada pohon sidr, yakni pohon bidara. Demikian kami memberi balasan kepada mereka kerana kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Seorang penyair mengatakan, bertambahnya seorang dalam kehidupan duniawi adalah kekurangan, dan keuntungannya selain kebaikan yang murni adalah kerugian. Setiap perasaan suatu kaum yang tidak tenteram pada hakikatnya adalah kerugian. Sesungguhnya kaum Sabak berpaling dan ingkar terhadap ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cerita tentang kaum Sabak ni tuan-tuan, ataupun negeri Sabak ni, ini begitu masyhur, ya. Sabak ni digambarkan sebuah negara atau sebuah negeri lah di istilahnya, yang begitu makmur dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hasil mahsul. Tetapi
hanya kerana orang-orang daripada negeri Sabah ini engkar kepada Allah Ta'ala, akhirnya Allah Ta'ala limpahkan air daripada sungai Ma'arib tu. Ya, tuan-tuan kalau tengok dalam jejak Rasul ada ditunjukkan. Ya, akhirnya hancur. Negeri itu hancur. Kan? Negeri hancur. Sebab itu kita tengok bila berlaku tsunami, apa jadi pada Jepun. Kan? Itu semua sebagai gambaran-gambaran yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Sebab itu kita ni orang Malaysia ni tuan-tuan, kita masih lagi dalam keadaan, masih lagi Allah nak berikan perlindungan. Kalau kita tengok keliling kita, cuba tuan-tuan tengok Filipina, dan sepanjang masa peperangan tak habis. Ditambah pula yang baru-baru ini dengan banjir kot tersebut. Baik, alih pula sebelah sini, Thailand. Saya sampai ada sahabat orang Thailand mengaji. Kami di Jordan ni macam-macam, ada Thailand ada, Filipina ada. Sampai dia kata kalau nak datang Thailand, bagi tahu. Nanti kita akan bawa, sebab di sana kita akan escort dengan senjata. Sampai begitu sekali. Elok kita fikir datang, jadi tak datang. Kan? Apa hal pula? Kalau memang realiti dia begitu. Yang kita dengar tu sikit je. Kan? Mati kat pokok getah, mati kat itu sikit baru. Ya, selebihnya tu kita tak dengar. Itu sebelah sini. Kita balik sebelah sana pula. Apa, selatan. Apa dia? Singapura. Tuan-tuan tanya. Saya sempat dengan daripada sekolah As-Saqaf. Ya? As-Saqaf. Ya? Datang, dia buat program di sini dengan kami, dengan konsultan kita. Kita sempat tanya dengan pengetua madrasah tu. Dia kata, Ustaz, di sana ada tiga golongan. Satu nak sangat kepada agama. Yang ini ni yang rajin duduk dekat masjid, celah-celah bangun, celah-celah apa dipanggil, celah-celah tiang pun diduduk juga. Mana nak cerita, nak betul kepada agama. Yang kedua, Singapura ni orang yang tak nak agama langsung. Ni haru biru. Ini memang lintang bukang, tak tahu benda. Dia memang confirm tak nak agama, tapi Islam. Yang bukan Islam tu terus cerita. Ini yang Islam. Yang ketiga ni, dia tengah-tengah. Dia sekejap boleh jadi Islam, sekejap boleh jadi bukan Islam. Ni, dia ikut kuliah, balik kerja macam ni okey. Balik kan, dah pasal malam pula dia pergi. Contoh lah tuan-tuan. Bukan yang ini. Contoh je. Dia maksud dia begitu. Maknanya siang dia beriman, malam dia bertukar. Atau malam beriman, siang jadi lain. Dia boleh jadi begitu. Ini golongan yang kedua, yang tengah-tengah. Tapi dua ni macam mana pun berat, kata dia. Dua ni macam mana pun berat. Ini orang Singapura sini sebut. Yang lebih berat, Singapura ni tuan-tuan, dia kata begini. Kalau sekiranya di Singapura, kita tak boleh amal makruf nahi munkar, kita tak boleh nak pergi secara terang begitu, tak boleh. Pasal dia ada hak privasi. Katalah kita nampak dua orang, lelaki perempuan Islam, masuk ke dalam sebuah rumah. Memang kita tahu rumah tu tak ada orang. Kita tak boleh pergi gegar rumah dia untuk tangkap akhlat, tak boleh. Kita akan didakwa. Begitu sekali. Allah Ta'ala duga ni. Allah Ta'ala duga begitu sekali. Sebab itu bagi golongan yang pertama tadi, yang nakkan kepada agama, dia tak kisah. Ya, pasal dia rasa keperluan. Sebab itu takkan kita nak tunggu begitu pula. Ya, begitu mendesak. Ya, dia begitu hauskan agama tu. Satu ketika dulu Singapura, maklum kan, orang dulu kalau kata bunyi Singapura ni, kira filem kat Singapura belaka lah. Kan? Orang nak berlakon semua Singapura belaka dulu. Zaman tu lah, kalau saya tanya orang zaman-zaman boleh baju, boleh pergi cagar dekat kedai Dobi, boleh dapat duit pergi tengok wayang. Betul zaman tu. Siapa ada baju, kita ada baju ni, cuci baju, hantar ke kedai Dobi, kedai Cina tu. Jadi oleh kerana wayang tu cerita baru hari ni, seronok nak tengok, duit baju tadi tu patut kita bayar cuci. Cagar pula, ambil daripada toke tu duit. Makna mungkin dapat RM1 untuk tengok wayang 50 sen. Kot begitu. Kan? Jadi makna selagi duit tak pulang-pulang, selagi itulah tak baju. Sampai begitu zaman tu. Akhirnya Allah Ta'ala bagi pula sebelah Indonesia. Allah uji begitu banyak
Kita ni Malaysia, tuan-tuan, Allah bagi sikit-sikit baru. Sikit. Tapi kena ingat, dalam sikit ni kalau tuan-tuan tengok, sebenarnya berselerat habis. Dia tak boleh tengok macam ni. Tengok macam ni tak nampak. Tengok macam ni nampak yang mengaji je lah. Kan? Dia kena pergi ni, pergi dekat orang dia. Kan? Pergi yang rajin buat ambush malam sambutan ni. Malam 31 Ogos, malam tahun baru, tanya dengan dia. Tanya kepada yang rajin pergi buat pencegahan maksiat ni. Tak larat, dia kata. Tak larat Ustaz, tiap-tiap malam. Pergi tanya bahagian keluarga, bahagian penceraian. Sebab itu saya sebut tuan-tuan, kita ni dia panggil gelora dalam tenang. Gelora dalam tenang. Sebab itu inilah yang kita usahakan. Saya suka kalau sekiranya pejabat sekarang ni di mana-mana pun kita buat, panjangkan, teruskan program-program agama ni. Kerana inilah tuan-tuan cara kita nak mengimbang. Kita berada betul-betul saat yang berat ni sebenarnya, tapi orang tak nampak lagi, ya? Tapi hari ni tu saya pelik, sudah mula dah. Saya baru dapat telefon dulu satu ketika, satu orang, ya, anak dia nak masuk universiti, jadi terpaksa buat full check up. Kan biasalah nak masuk universiti kena buat full check up. Apa yang berlaku? Anak dia tak boleh masuk universiti pasal HIV positif. Budak umur 17 tahun, cek, rupanya anak dia gay. 17 tahun. Bila tanya, daripada bila? Umur 13 tahun. Seawal 13 tahun sampai 17 tahun. Kita nak kata apa? Ini baru satu. Saya yakin banyak lagi sebenarnya yang kita tak dapat, tak diwawarkan dalam surat khabar kita dan sebagainya. Kalau kita wawar menong kita, menong. Ini realiti, ya. Sebab itu sebenarnya cukup dahsyat hari ini, ya, cukup dahsyat. Sebab itu bila kita terlibat dengan program-program dengan remaja-remaja, kita terlibat dengan program-program pemulihan, Allahu Akbar, mengerikan. Seorang 15 tahun ditangkap mengedar dedah. Tanya dengan dia, dia kata, nasib Ustaz, kalau kena tangkap habislah, kalau tak kena selamatlah. Very simple. Ini semua tanda-tanda yang Allah Ta'ala nak tunjukkan pada kita. Ini bagi orang yang nak fikir. Tapi kalau kita kira shot sendiri, TV besar rumah kita, kan, peti ais kita besar, itu je yang kita fikir, memang tak nampak apalah. Tapi kalau tuan-tuan turun dalam masyarakat, kita nampak. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita buat majlis-majlis begini, program-program begini, kita akan dibagi tahu, ya, kita dibagi tahu, kita dijelaskan, kita dimaklumkan. Sebab kita tak tahu. Nah, ini yang berlaku, ya. Cukup dahsyat, ya? Baik, kesambung lagi. Ibnu Katsir dan pakar tafsir yang lain mengatakan Allah memberikan kepada setiap lelaki daripada negeri Sabah itu di sebelah rumahnya 2 taman. Setiap negeri, setiap penduduk begitu. Allah SWT sebut, laqad kana li sabain fi maskanihim ayat jannatani an yamin wa shimal. Sungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, iaitu kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Satu taman di sebelah kanannya dan taman lagi sebelah kiri, pokok yang renang, kenikmatan yang melimpah ruah, naungan yang luas, air yang sejuk dan dingin, burung-burung yang sentiasa berkicau, dan kehidupan yang nyaman serta berkecukupan. Keadaan seperti kitalah sekarang ini, istana-istana yang megah, apartmen yang tinggi menjulang, villa-villa yang megah, kereta-kereta yang mewah, kenyamanan hidup, makanan dan minuman, akan tapi ada saja yang merosakkannya tetapi tidak dicegahnya, ada yang hendak memporak-perandakannya tetapi didiamkannya, ada yang berbuat keji, ada yang menipu agama, ada yang melakukan kemungkaran, yang menentang orang-orang saleh, ada yang meremehkan risalah Islam, ada yang menentang masjid, memboikot kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ramai orang kata bila pergi ke Mekah ni, Tuan Haji balik Mekah tu, Mekah ni tempat paling selamat. Betul, ya, itu tidak dinafikan. Kerana Mekah ni tuan-tuan tempat orang datang beribadah. Tapi sebab itu saya kata tadi, ini yang berlaku kepada umat Islam akhir zaman. Dia bukan di Malaysia je, di Mekah pun hari ini, Allahu Akbar, ya. Sebab itu kita tak pasti sejauh mana dia sedang merebak. Adakah dia sudah hampir dengan Mekah dan Madinah, atau sekadar berada di luar daripada kawasan haram. Orang kalau ke Mekah tu, di Masjidil Haram tu dipanggil haram.
Dia tak panggil Mekah. Mekah ni seluruh. Adakah dia sudah semakin hampir dengan haram atau masih lagi berada di luar? Tuan-tuan, skandal Saudi ni cukup banyak. Suami dengan pembantu rumah, Allahu Akbar. Isteri dengan driver, supir. Cukup dahsyat. Penzinaan merata-rata. Hari ni kalau tanya dengan sahabat-sahabat yang duduk di Mekah, dia kata, Ustaz, suka hari ni nak tengok lagi dah hukuman pancung tu live. Sebab bila Saudi ni sudah mula berkiblatkan barat. Saya dapat pada satu orang konsultan Malaysia ni yang dihantar oleh kerajaan untuk konsult untuk buat keliling tu, keliling haram tu. Bayangkan tuan-tuan, dia tolak. Dia tidak beri kontrak tu pada Malaysia. Tak apalah, dia beri pada siapa? Seluruh tu ialah kontraktor daripada haram. Ini bukan cerita kedai kopi, bukan cerita spekulasi. Ini orang yang sendiri pergi. Dan akhirnya konsultan ni diambil oleh daripada syarikat Amerika. Dia kata untuk jaga, pasal konsultan kan, untuk jaga projek. Sebab orang Amerika tak boleh masuk. Tapi dia tolak. Pasal dia pergi by group, dia bagi konsultan dengan kontraktor sekali untuk nak develop. Dia tak ambil. Dia ambil daripada Amerika, syarikat Amerika. Sebab itu hari ini bukan kita kata di Malaysia je. Kita jangan tengok yang kecil ni, kita takkan nampak takkan di Malaysia je, Ustaz. Tak. Sebenarnya tuan-tuan, sehingga ke tempat ni, Haramain, dua tanah haram ini pun sebenarnya sudah diserang hari ini. Tapi kita ni datang sekali-sekala kan. Bukan sekali-sekala, sekali semua hidup. Ya. Sebab itu saya bila ke sana tuan-tuan, sempat jumpa dengan teman-teman yang duduk di sana, ustaz-ustaz yang duduk di sana. Kita buat fikirkan apa masalah yang berlaku. Dia kata dahsyat Ustaz hari ni. Sungguh dahsyat. Tuan-tuan sebenarnya boleh tengok wanita-wanita di sana. Bila tuan-tuan pergi, sebab kita turun biasanya airport ni, airport dia panggil airport haji, terminal haji. Sekarang ni dia asingkan dah. Siapa nak pergi umrah semua terminal haji. Kalau kita pergi commercial airport tu, tuan-tuan boleh nampak dia satu perkara yang cukup biasa. Dia datang dengan kereta dalam keadaan pakaian lebih pada ni, menutup habis semua. Dengan dia menjadi satu kebiasaan, dia pakai purdah dan sebagainya. Dia tinggal tu macam belalang tinggalkan sarang. Relax je, dia keluar dengan seluar ketat dia, dengan baju ketat dia masuk dalam airport. Itu di mana tu? Bukan di Malaysia, tu Saudi. Ya. Haramain, betul lah. Kita sekarang memang betul-betul tuan-tuan, ini bukan sekadar cerita, kita memang benar-benar berada di akhir zaman. Kita akan tengok kehancuran demi kehancuran. Belum lagi kita tak dapat bangkit lagi. Pasal yang memegang tampuk-tampuk kuasa ni semua tak melihat kepada persoalan yang berlaku dalam masyarakat. Kita akan tengok kehancuran demi kehancuran. Belum negara lain lagi. Sebab itu tuan-tuan kalau pergi dekat Thailand, dia ada jalan Arab kan, pasar Arab ke jalan Arab Street. Nak cerita ramainya orang Arab yang mengarut kat sana tu, sampai dia bagi nama. Jalan dia dah terus kata dia, memang jalan kau ni, ini jalan lurus kata dia. Kita di Bukit Bintang pun ada Arab Street kan? Mengarut dia sampai habis tu. Ini kalau nak fikirlah, ya, bagi orang yang nak fikir. Sebab itu bila kita mengaji ni sebenarnya kita fikir, ya. Kita fikir ni bukan kerja menengok je, ui teruk betul, ui tak, bukan begitu. Makna kita menungkan ni, kita develop kita tuan-tuan. Dalam keadaan orang hancur, kita kena kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita akan ikut arus tadi, kita akan hancur. Makna arus ni arus hancur. Kalau kita tak alert, kita tak sedar, maka kita akan ikut saja arus tu. Akhirnya ke mana? Hancur. Itu maksudnya. Sebab itu kita mengaji ni. Sebab itu Nabi sebutkan, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada' fatubalil ghuraba, kata Nabi. Beruntunglah pada ketika arus yang mengalir tadi, ada orang melawan arus. Ni lah, orang duduk balik sibuk nak kerja pasal malam, orang sibuk nak pergi makan tom yum, pergi mengaji. Ni melawan arus ni. Melawan arus ni. Perasan ke tak perasan? Tak, ni fatubalil ghuraba. Ini ghuraba ni.
Saya program di KLCC, Masjid KLCC tu. Dia kata, Ustaz, nanti lain kali kita datang, Ustaz datang maghrib pula kuliah. Saya kata, tak payahlah. Saya kata, nak ceramah dengan siapa? Tak, Ustaz. Kuliah maghrib kita boleh ada dalam 200 orang. Saya kata, siapa pula makhluk duduk KLCC? KLCC mana ada rumah, tuan-tuan? Ada orang alamat KLCC? Tak ada kan? Datang rumah saya, mana? Lot 3, Jalan 46, KLCC ada? Tak ada. Yang ada kondo-kondo tu tak turun orang tu. Daripada mana? Ni, ghuraba. Orang duk berebut, sibuk nak balik. Dia fikir kalau aku balik, habis masa atas jalan, jam. Daripada aku balik, semayang pun tinggal. Aku semayang maghrib dulu, dengan kuliah pukul 8 balik. Sama juga, itu kat jalan dia. Tak, ni bukan saya sebut, Nabi sebut. Kita nak faham apa yang fatu balil ghuraba yang Nabi sebut ni. Beruntung orang yang pelik. Apa nak jadi pelik pakai jubah leka semua pula. Pukul 6 je semua pakai jubah. Yang perempuan suruh pakai niqab dah. Tak, bukan begitu, tak jadi. Kan? Saya tak boleh kira. Ini tak boleh kira. Sebab itu saya pun kadang ikut saya nak pakai baju apa pun. Kan? Dia bukan macam dulu dah. Ustaz-ustaz kau datang mesti pakai baju Melayu, kena pakai kain atau pakai jubah. Tak. Sekarang zaman ustaz pakai apa pun tak apa. Kan? Sebab bukan terikat lagi dengan dulu dah. Kayak kita je begini. Kan? Imam-imam yang canggih-canggih tu relax je dengan kot dengan tie dia. Yang imam koman ni je yang sibuk dengan baju Melayu ni. Tak semua, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi tengok Imam Hafiz, kami di Jordan tu, malu kita yang tak habis ni, bukan main dengan jubah lagi. Dia relax datang dengan kot dengan tie ni. 30 juzuk habis baca. Yang belakang dengan jubah ni, satu surah pun tak habis lagi. Tak, saya sebutkan tuan-tuan ni. Bukan itu yang kita kata ghuraba tadi. Yang pelik tu bukan pelik-pelik, itu dipanggil pelik-pelik. Kan? Tu pelik-pelik tu tak mau. Kita nak yang pelik, yang melawan arus ni maksudnya. Arus hari ni ialah arus yang ini. Kita akan tengok arus yang hancur ni. Arus yang hancur hari ni. Hari ni tuan-tuan tengok, budak 6 tahun tuition. Tak gila ke? 6 tahun tuition. Saya kata tuition benda ni. Kita minta, Ustaz nak balik ambil anak, kata dia. Saya kata besar dah kan anak. Tak hantar tuition. Saya kata anak bukan sebaya. Yelah memang ada tuition. Saya kata 6 tahun ke dia 6? Tak, 6 tahun lah kan sama anak kita, kata dia. Dia tu tuition apa? Exam bendanya. Tak ada tuition. Ini arus hari ni. Hari ni pendidikan yang untuk nak meletakkan orang pada satu darjat, bukan pendidikan yang nak bawa orang mengenal Allah. Setuju tidak? Kita ni didoktrin oleh Barat. Pendidikan Barat untuk meletakkan manusia pada level-level tertentu. Kan? Ini yang excellent, kita panggil apa? Om Teh cakap. Dia panggil genius. Ini genius. Ini genius. Yang ini cerdik. Dia ada level tu, ada level kan. Yang ini haprak ni istilahnya. Dia buat gitu. Dalam Islam dia tak ada soal pandai ke cerdik ke. Dia pergi mana yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Engkau bodoh tapi kau tunduk pada Allah Ta'ala. Engkau cerdik tapi kau tunduk pada Allah Ta'ala. Itu sebenarnya. Kita hari ni doktrin, kita ni doktrin Barat. Bukan di sini je tuan-tuan, di mana-mana pun. Di mana-mana pun. Sebab tu kita tengok hari ni. Bukan saya kata salah, pergi hantar tuition, pergilah. Ada orang dia hantar tuition juga, bunyi tuition, tapi mengaji. Baguslah yang tu. Kan tuition mengaji, padan lah. Sebab tuan-tuan, cuba perhati. Orang boleh masuk universiti umur 40 tahun. Betul tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau baru nak masuk belajar agama 40 tahun, berat. Orang boleh grad umur 45 ke 46, dia akan grad. Dia kata saya dapat berjaya akhirnya untuk mendapat ijazah, segulung ijazah. Cuba yang 40 tahun tadi belajar agama 6 tahun, segulung apa dia dapat? Apa benda pun tak boleh nak gulung. Pasal lambat, dia tak boleh. Dia kata saya susah, maklum dah enjin lama. Sebab itu nak sebut agama ni tuan-tuan kena daripada kecil. Sebab itu Nabi suruh daripada kecil. Kita nak sebut tuan-tuan bahawa akademik hari ini dia mesti akademik yang bawa manusia kena Allah Ta'ala. Arusnya hari ini manusia jauh daripada Allah Ta'ala. Itu realiti dia. Itu arus dia hari ini. Sebab itu Nabi kata faturba lil ghuraba. Siapa yang melawan arus ni,
berjaya. Kan? Tengok hari ni orang berlumba dapat straight A, straight A, straight A. Timbul seorang pula adik apa nama Nur Madiha, kan? Untuk nak bagi kontra arus ni, kan? Dia melawan arus. Dia kata betul, saya 17A, tapi untuk dapat 17A ni saya puasa, 17A ni saya buat begini, saya buat begini, saya buat begini. Dia kontra. Kalau orang kata begini, dia kontra begini. Pasal apa? Supaya ramai orang yang akan kontra dengan arus ni. Supaya apa? Pandai, bijak, tapi kenal Allah. Itu realiti dia. Ini sebab itu akhir zaman Nabi sebut, siapa yang lawan arus, sama juga. Yang berkeluarga lawan arus, sama. Kan? Orang sibuk bawa keluarga pergi, sibuk dengan apa dipanggil ni, apa dipanggil istilah tu, hiburan. Yang ini bawa keluarga pergi dekat Allah Subhanahu Wa Taala, yang duduk majlis ilmunya. Ya. Sebab itu saya banyak surah saya suggest, tapi depend pada surah lah. Ada setengah surah saya kata dalam surah ni kena buat. Dia panggil apa nama tu, tempat budak-budak tu panggil apa? Playground. Playground. Dia nak cakap orang putih juga tu. Sedangkan sama je kan. Playground. Supaya apa? Sebab mak bapak datang ramai, bawa anak-anak, biarkan anak-anak duduk dalam playground. Duduk dalam playground. Dia buat space sikit surah tu, biarkan budak-budak main dalam tu. Supaya mak bapak datang boleh mengaji. Ini lawan arus. Lawan arus dalam keadaan orang lain sibuk dengan TV 48 inci, TV 68 inci. Berapa besar punya TV tu, kan? Orang dengan room theater, home theater, sebagai theater habis semua. Dia lawan arus. Bukan makna kita kata tinggalkan dunia, melawan arus. Tu. Jangan silap. Sebab itu kita kena, ini yang Nabi sebut, fatu balil ghuraba, yang selamat yang lawan arus. Yang mengikut arus, tunggulah. Ya, Nabi kata ini yang akan rosak. Ini tuan-tuan. Ya. Baik. Habis. Ibn Qasir mengatakan tentang kaum sahabat ini bahawa seorang lelaki dah siap makan anak. Ya. Mana pula tadi sebut makanan hilang ni? Ya. Membawa bakul yang diletakkan di atas kepalanya, lalu isi bakul pun penuh dengan buah-buahan yang berjatuhan dalamnya. Akan tapi mereka tidak menyedari dan tidak mensyukuri nikmat-nikmat ini. Mereka jelas sekali mengingkarinya dengan terang-terang berbuat kemaksiatan. Kerana sebagian manusia ada yang merangi Allah dengan terang-terangan, memboikot masjid, tidak mahu datang ke sana, tidak mengenal sembahyang, tidak pernah sujud walaupun sekali, tapi siang dan malamnya hanya bergemang dengan maksiat dan kederhakaan. Seorang penyair mengatakan, bila lagi hatiku akan menunjukimu, sementara dia selalu tersesat, kerana kebaikan-kebaikannya telah menjadi keburukan-keburukan. Kita boleh mengatakan seandainya kejahatan mereka itu hanya menimpa dan mengazab mereka saja dan membiarkan kita, akan tetapi kejahatan itu menyeluruh dan umum akan menimpa siapa saja, sementara kebaikan itu khusus dan hanya bagi kalangan tertentu saja. Kebaikan orang tu je. Betul tak? Kita buat baik, kan tuan-tuan? Kita buat baik, kita rajin bagi orang makan. Siapa dapat kebaikan? Kita je lah. Bagus dia tu, rajin bawa makanan. Kuliah aja bawa makanan. Kuliah aja bawa makanan. Kan? Bagus tu. Contohlah. Mana kebaikan dia je. Tapi bila kejahatan, siapa yang kena? Contohlah, satu kertas satu taman tu ada perompak. Siapa yang kena rompak? Semua orang risau kan? Siapa yang risau? Ke perompak tu je risau? Perompak tu risau. Saya risau betul lah ada perompak sini. Kami tak risau. Tak, saya perompak, saya risau lah, kata dia. Faham tak faham? Sebab itu dia kata keburukan ni semua orang akan jadi masalah, tapi kebaikan dia khusus. Siapa buat baik dia dapat. Tapi keburukan ni orang akan risau. Kita risau. Bila sedangkan yang kena rompak satu tu je pun. Rumah tu itu pun pencuri tu sebenarnya dia rompak tempat lain tak dapat. Ada berlaku satu hal satu tempat. Dia pencuri masuk rumah dia.
Handphone kena ambil semua. Jadi duit pun kena ambil, tapi tak banyak lah. Pasal dia macam tak tahu lah pencuri ni apa hal, dia tak ambil tak banyak. Dia dapat handphone, dia dapat duit sikit, cabut. Macam pencuri kecil-kecilan kot. Tapi patutnya dia ambil semua pasal dia dah masuk. Dan orang tak sedar dia masuk. Jadi orang yang tuan punya handphone ni, dia cuba SMS, cuba berinteraksi. Apa jawab pencuri tu? Dia kata, sebenarnya aku tak berniat pun nak masuk rumah kau. Aku sebenarnya pergi tempat lain, tapi aku lalu. Jadi aku singgah tu, aku tengok bila aku pulas pintu rumah kau tu buka. Jadi aku masuk, aku pun ambil mana yang patut je lah. Pasal tak berniat. Jujur dia ikhlas dia sebut tu. Tak, dia memang bukan nak masuk rumah tu, tapi kebetulan dia lalu, dia pun pula terbuka pula. Jadi mungkin dia pun risau juga, terbuka ni lain macam pula ni. Selalu kan payah kan nak kena putar baru buka. Tak, ni terbuka terus. Lagi canggih tuan rumah buka kan, masuk ke situ. Lagi dia takut. Tak, nak sebut ni kadang-kadang orang yang kena rompak rumah tu, bukannya perompak tu nak target rumah dia, tak. Kebetulan dah pergi rumah lain tak boleh, dia tengok try rumah ni pula lah jadi pula. Siapa yang takut? Serampung takut, tak? Wadina kena rompak Bukit Antarabangsa, kita takut kat rumah kan, habis pulas pintu segala macam semua. Walhal Bukit Antarabangsa, kita bukit apa, bukan Antarabangsa pun kan, tak ada bukit pun. Kenapa? Sebab itu dia kata keburukan ni dia akan sifat umum, tapi kebaikan ni orang tertentu je akan dapat. Itulah yang berlaku, ya? Sebab itu bila keburukan ni tak dicegah, orang yang buat maksiat tak dicegah, semua akan tanggung azab. Faham tak faham? Ni, ya? Sebab itu dia kata, benar apabila kita tidak melakukan amal ma'ruf nahi munkar, tidak berdakwah, tidak mencegahnya, berarti kita juga akan dibinasakan bersama mereka semua, dan Allah murka kepada kita semua. Kita berlindung daripada Allah, daripada kemurkaan. Nampak? Sebab itu kenapa tuan-tuan, kita kena buat, kita kena hidup kan. Sebab itu saya kata tu Syakir. Tapi ni saya tengok alhamdulillah makin ramai pula, ya? Mudah-mudahan makin tu ramai lah. Kadang-kadang tuan-tuan kita pun silap juga, tak SMS ke email. Saya dah fahamkan Puan Zilini, dia mesej saya, dia kata saya dah forward email kata ni, tapi tak ada respon pun. Tapi dia kata bawa je buku Ustaz, habis. Betul, ya, memang betul. Jadi maknanya betul lah tu. Tak, maknanya kadang-kadang kita tak maklumkan, ya. Kadang orang tak tahu, kadang lah, tapi rasanya ada orang tahu dah. Nah, cuma yang kita nak sebut ni tuan-tuan, kita kena buat terus buat, ya. Sebab itu saya suka lagi di pejabat daripada di masjid. Masjid ni orang tu kita tak datang pun dia datang. Faham tak faham? Ustaz tak datang pun dia datang. Tapi ni kalau Ustaz tak datang, tak ada harapan apa, tak ada kerja pula datang. Tanya-tanya yang dekat atas sekali tu, datang tunggu seorang-seorang. Tak ada. Apa hal kau dulu ni? Tak ada saja je. Tak ada kerja tu. Tak ada masjid tu. Memang kita tak datang pun dia datang. Dia memang orang yang nak masjid. Betul, orang macam itu tu kita nak bagi upgrade je. Yang ini ni kita nak bagi tarik, ya, supaya lepas ni sambung continue lagi, ya. Sebab itu penting lagi pejabat ni, ya, pejabat ni susah nak jumpa orang, ya. Jadi bila dia nak tu maknanya macam ikan lah. Bila ikan nak, rentak terus, ya. Tu. Tapi kalau dah nak besok, tinggal je kan, dia tak melompat dah keluar, dia duduk je dalam tu kan. Ikan dah duduk dalam akuarium, tak melompat-lompat dia. Tapi kalau ikan yang baru tangkap letak balik dalam air tu kan, kita risau, macam nak keluar ikan tu kan. Tu maksudnya. Jadi ni, ya, kita kena buat. Dan disambung lagi sikit lagi, 9 minit lagi. Jam tu betul ke jam saya betul? Jam tu tak berapa betul kot, ya? Baik. Lalu apakah yang Allah timpakan kepada negeri Samad? Apakah Allah memerangi dengan bala tenteranya atau menurunkan malaikat kepadanya? Sekali-kali tidak. Mereka lebih hina daripada itu. Nampak tuan-tuan? Saya baru sebut tadi, ya? Tapi malah Ustaz sebut-sebut dah baca memanglah. Saya dah ngajar kitab ni, kan? Tapi betul, Allah tak perlu nak turunkan malaikat. Bukan mengarut Bukit Bintang tu turun malaikat semua, tak. Kan turun malaikat, tak. Bukan begitu. Boleh Allah nak bawa, kan, Jibril turun, lari semua tu, kan. Tapi Allah biarkan, tengok makin hancur. Jadi dia jadi sarang automatik.
Sebab itu cara Allah nak turunkan azab. Sebab itu kita pun tak berani nak pergi sendiri. Kan ada di tempat kita nak jalan sendiri, berani. Jangan orang perempuan, orang lelaki pun tak berani. Nah, itu azabnya. Itu azabnya. Hari ni begitu juga, di Saudi pun begitu. Sekarang dah mula. Ya, saya dipahamkan, mungkin orang haji tak dibagi tahu, takut kalut. Ya. Sahabat-sahabat dia kata, Ustaz, dulu kita barang letak dalam hotel tak ada masalah, tak payah risau. Hari ni orang boleh datang untuk cari duit dan bawa keluar. Di Mekah tu, hotel duduk di Mekah lah, mana ada hotel duduk tempat lain. Bayangkan, begitu sekali hari ni. Biasa. Tuan-tuan, saya tak tahu lah, mungkin orang haji dibagi tahu ke tidak. Ya. Di Masjid Quba, jemaah saya hilang handphone. Mak dia marah anak dia, mak dia punya handphone pun hilang. Faham tak faham? Mak dia marah anak dia. Itulah handphone tak nak jaga elok. Lepas tu anak dia bertanya, handphone mak mana handphone mak? Handphone mak. Handphone mak pun hilang, kata dia. Saya kata dua-dua sama. Dua-dua sekali dia sebat. Dia kata, Ustaz, saya tadi handphone tadi saya letak dekat dalam beg depan saya. Dia bukan ambil masa kat depan tu, masa tadi. Masjid Quba ni tuan-tuan, siapa solat dalam tu Allah Ta'ala Nabi kata Allah Ta'ala bagi pahala umrah. Tak payah buat umrah, semayang je Masjid Quba. Tak sama pahala besar tu. Dia curi dalam tu, nak kata apa? Masa bila dia ambil? Standard tengah tawaf ni, Kaabah ni. Kita kalau orang pertama pergi meraung tak tentu hal. Ustaz, saya sabar, kita tawaf dulu Kak, lepas tu baru meraung. Kalau meraung tak tahu tawaf, bila nak ambil? Macam-macam PL nyoah ni kita. Baik, kita tenang lah, dia kata sabar je lah, biasalah hibur. Kadang dia bukan hibur benda, first time dapat tengok Kaabah. Ya Allah, Ustaz, Kaabah rupanya menangis pasal tengok Kaabah, itu je pun. Bukan dia tengok Kaabah tu rasa kerdil diri dia, tak. Dia, ya Allah Ustaz, tak sangka dapat tengok Kaabah. Itu je. Saya katalah, samalah Kaabah tu dengan Kaabah yang kita tengok dalam gambar tu, itu je. Yelah, ni real Ustaz, ni real. Betul lah, dah bayar. Real. Takkan kita nak bawa pergi tempat lain pula. Tak ada tuan-tuan. Kadang saya pun, yelah, nak ketawa masa tu tak padam pula, orang tengah menangis. Kita pujuk je, saya sabar Kak, sabar. Kita nak dia orang macam-macam. Nak sebut tuan-tuan, dekat tempat tawaf ni pun orang curi. Dekat tempat tawaf orang curi lagi. Mana kita nak pergi? Tu. Itu dulu memang kita rasa aman. Ya, tapi dia dah mula dah. Ya, kita tengoklah, ya. Mentakhir ni dia semakin berubah lagi pula, dengan hotel semakin besar. Kita tak tahu lagi apa bala pula akan datang. Ya. Tunggu dan lihat, wait and see. Kalau hidup lagi lah. Ya. Sebahagian ulama mengatakan, ya, hai bangsa yang lemah cita dan lemah keinginan, apakah kalian akan memerangi Allah bulan depan? Dalam tu tak ada bulan depan. Maknanya bulan depan lah kita sambung. Ya, pasal nak sambung, nak habis terus tuan, banyak lagi ni, bertenang. Ya, mengaji ni kena bertenang-tenang. Ya, yang penting pukul 7 orang ni makanan pun dah siap, kita makan je lah. Confident je saya ada makan. Tapi memang ada makan tu. Saya memang tahu tuan, saya pergi ke sini saya tahu ada makan. Jadi saya kalau pergi Mesin Niaga ni, saya suka berteka-teki apa menu hari ni. Dia pasal dia canggih-canggih menu itu, jadi tu yang berteka-teki. Kalau hari-hari nasi goreng orang tak teka dah. Biasalah tu. Tapi baguslah begitu. Kadang-kadang tarikan, ya, ya, kadang ada orang ni dia macam-macam dia sukanya. Ada orang dia suka makan, tak apalah, biarlah dia. Yang penting dia dengar ceramah. Kan? Dia suka makan tu betul, dia jangan marah dia. Ambil suka kau makan ni, dia tak marahlah. Memang kita saja nak bagi dia suka. Tak suka tak, ya. Lepas tu saya cadangkan yang tipik dalam tu, kan selalu ada tipik kan, kuliah kan. Tak payah, tak kuliah pun tak apa, makan-makan je. Ya, makan-makan, minum petang, jemputan minum petang.
Kan, jadi berkumpul, mula-mula berkumpul dalam dewan. Sedikit taklimat, lebih kurang 1 jam. Dah boleh tukar nama, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tu teknikal, tuan. Ya. Baik, ada semua soalan sebelum kita makan-makan? Baik, macam mana? Tak, kalau ada soalan kita buka. Kalau ada soalan, kalau ada lah, kalau tak ada tak payah tanya, payah nak jawab. Dia biasalah, dia time makan tu sabar soalan lah. Makan je lah Ustaz. Baik, kalau tak ada tuan, kita jumpa lagi insyaAllah pada pertemuan akan datang. Kita akan sambung lagi, ya. InsyaAllah tuan, kalau ada lagi penazir ni, kalau ada yang nak kitab lagi, boleh maklumkan lah. Cuma kitab tu bayar lah, ya. Bayar pada puas ni. Takut naya dia pening dia, duit tak cukup-cukup ni. Saya standard lah tuan-tuan ni. Kadang-kadang bila kuliah ni, yang tukang kutip duit tu yang pening, Ustaz, orang tak bayar, saya tak tahu siapa yang tak bayar ni Ustaz, kata dia. Tak apalah, saya kata tak ada masalah, bayar je bagi cukup. Jadi mana orang yang ambil tuan bayar lah, kesian ke dia. Dia kitab ni tuan-tuan, kalau kita tak habis pakai pun, ataupun ialah maknanya kitab ni besok, kitab ni boleh manfaat untuk kita. Ni manfaat kita baca. Kalau kita dah habis baca besok, kita wakafkan di masjid pun kita dapat pahala, ya. So itu tak rugi. Dia tak sama macam kita beli mangga, ya. Majalah mangga kita dah sudah habis baca, bagi ke orang tak nak baca, tengok ni bila zaman punya, kata dia. Orang selak-selak gitu je. Tapi kitab ni dia valid sepanjang zaman, ya, insya-Allah. Jadi tak usah rasa rugilah, ya. Saya pun tak tahu harga dia berapa. Betul ke harga yang saya bagi? Betul, belakang tu ditulis. Belakang 30, jadi 30 lah. Dia sepatutnya lebih kurang daripada yang belakang, tak mungkin dia lebih. Sebab saya hari tu sebut antara 30-35 kot, saya sebut kan, ya? Kalau nak sedekah kutip lebih RM50. Nah, besar kata lebih tu kisah, kalau alang-alang kutip lebih terus je. Tuan-tuan, saya minta maaf sebab saya tak pasti harga buku tu. Tapi saya ingat yang lepas saya dah sebut antara 30 ke 35. Cuma mungkin puas ni dia play safe, tak nak jadi masalah, dia ambil 35 terus, ya. Jadi macam mana pun insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang, kita akan bincang lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'al marhuma, tafarraqana min ba'dihi min tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.